Tetapi kita teruskan kepusingan yang pertama untuk saudara Kor pula, iaitu beliau ni salah seorang muallaf. Kadang-kadang kita tengok boleh setuju tak kalau saya cakap, kita tengok kadang-kadang di kalangan muallaf ni, diorang punya dakwah non-muslim lebih hebat daripada sebahagian besar orang yang lahir Islam ni. Betul tak? Antara sebabnya saya rasa lah, iaitu mungkin sebab mereka pernah hidup sebagai non-muslim. Jadi mereka tu lebih memahami. Betul tak? Boleh setuju tak? Jadi di atas sebab ini, saya ramai kawan-kawan saya muallaf ni, mereka punya dakwah kadang-kadang jauh lebih hebat daripada sebahagian besar yang lahir Islam lah. Jadi sahabat kita Kor ni telah pun berkecimpung dalam bilang dakwah ni lebih daripada 10 tahun sebenarnya. Betul tak kawan? Lebih daripada 10 tahun. Malah dia masuk Islam tahun 2005. Lama dah masuk Islam. Jadi kita nak dengar lah pada peringkat awal. Mungkin dia punya version ialah version orang kata tu yang latest lah. Mungkin Kor punya cerita dulu kan, dulu tak ada social media tahun 2005 tak ada social media kan. Jadi macam mana dia boleh dapat maklumat Islam tu, tak ada YouTube, tak ada lain-lain. Jadi kita nak dengarkan. Silakan kau. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur. Hari ini hari yang mulia, malam Jumaat. Kita bersempatan untuk berjumpa di sini dalam satu majlis ilmu. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Fadli, Brother Fadli. Okey, nama saya daripada segi ejaan adalah KHAW. So saya dah dengar orang sebut kau kan, tapi saya bukan lembu. Macam mana kita nak sebut SAW? SAW. Tapi sini masjid tempat orang Islam. Kalau kita tengok SAW, sepatutnya kita sebut Sallallahu alaihi wasallam. Betul? Saja nak kenakan. So SAW biasanya orang sebut SAW sebab bahasa Inggeris. Maka bila keluarkan S daripada SAW, masukkan KH, SAW akan jadi Kor. Kalau orang biasa akan sebut Kor. Tapi orang yang dah kenal Islam, belajar makhraj, sebutan jadi Kor. Betul? Alhamdulillah. Itu yang saya belajar tajwid bila saya dah masuk Islam. Alright. So daripada 2005, waktu saya tu memang masa tu dekat sekolah Universiti Melaya lah. Lahir pun waktu 1979 di Hospital Adventist di Pulau Pinang. Okey, yang mana itu hospital Kristian. So tak jadi Kristian lah, alhamdulillah kan. Semuanya lahir di situ dan dibesarkan di satu kampung di Air Hitam, Pulau Pinang. Sana memang ramai yang Cina, tak ada Melayu langsung. So kalau orang tahu tu belakang Lai-Lai lah, ada satu pasar raya Lai-Lai yang lama lah, bawah ada tu KFC pertama di Pulau Pinang. So di situlah saya besar dan tak ada kawan Melayu, hanya main kalitoy. Tahu kalitoy? Gala panjang. Lepas tu bila main benda ni pun lalali lah tampung. Tak macam Melayu lebih rajin kan. Lat talila laili tamplong kan. Cina lalali lah tampung je. Pagi-pagi biasa. Lori pun jadi lori je kan. Benda sama, main guli, main layang-layang macam budak kampung biasa lah. Cumanya tak ada Melayu wujud di kampung itu. Itu yang bezanya. So di situlah sama dengan Brother Daniel. Memang cerita dia mirip lah dengan cerita saya, di mana sana saya duduk di rumah pakcik, abang kepada mak, untuk 9 tahun lah. Daripada lahir sampailah umur 9 tahun. Kalau kita biasa tengok orang, biasa lah masuk rumah orang Cina. Siapa pernah masuk rumah orang Cina? Okey, masuk mesti ada satu banglo kan, 2 tingkat. Bawah ada totikong, atas ada Buddha, kanan ada Kuan Yin, status dia lebih rendah daripada Buddha, kiri ada nenek moyang yang telah meninggal. So itulah yang diamalkan oleh pakcik saya. So bila ada benda macam ni, di luar memang ada itulah King Kong lah, Tuhan langit, Tuhan yang tak nampak. Cuma bila ada colok lah, lilin lah, kertas kan, budak-budak nakal pada waktu tu umur 9 tahun tak tahu apa kan, mainlah api,
Boring kan? Tak ada handphone zaman tu. So mainlah api dengan kertas yang nak bakar kan. Main tiba-tiba terbakar. So banglo tu pun terbakar lah kan. Oh saya pun, ini bukan kes kecil ni kan. Terkejut. Masa itu masih lagi budak-budak. Cepat pergi ke tempat sepupu. Oi abang, tolong Sat, sana sudah terbakar ni. Mana-mana. Dia tengah melayan cerita drama tu. Tiba-tiba nampak saya tergesa-gesa datang tu, tengok, jangan main, mana api. So saya kata kat banglo tu, banglo dewa dewi tu. So dia pun lekas pergi ke bilik mandi, keluarkan satu baudi dengan air yang penuh. Jirus kat api itulah. Api tu memang dah lenyap, dah settle. Tapi saya ni belum settle lagi. Kenapa? Ikat dekat kerusi, menghadap Tuhan untuk setengah jam. Dia nak bagi tahu. Itu abang bagi tahulah. You di sini bertafakur, fikir betul-betul. Kenapa tadi you buat salah? Kena tengok balik, muhasabah diri. Kan? Saya masa tu apa dalam fikiran saya? Kalau satu Tuhan yang kita duk sembah tiap-tiap hari kan, bila asap tu dah sampai mata dia kan, dah mata sepet, lepas tu tak, dengan asap muka tu dah gelap, tak reti nak larikan diri, lompat turun dan lari. Tapi Brother Azri kata apa, kalau dia lompat lari tu kita lari dulu kan, dia kayu patung kan. So macam mana kita nak harapkan dia dan doakan dia hari-hari untuk bila ada masalah dia tolong balik kami kan. Kami tu offer ni bakar, duit, colok, semua makanan kan bagi dia. Tapi bila ada masalah, adakah dia sempat nak rescue kan, selamatkan kami yang ada masalah? Mungkin ada saya yang pamcit je, bila ada kemalangan di depan ke kan, stop tiba-tiba kan, minta dia stop tiba-tiba. Tak ada, dia tu tak boleh nak lari. Bagi dia masa untuk lari pun tak lari. Macam mana yang tiba-tiba berlaku, apa-apa yang berlaku secara serentak tiba-tiba kan. So itulah tersentak kepala. Waktu tu saya jadi la ilaha, tiada Tuhan yang disembah, jadi atheist. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, boleh bezakan atheist dengan free thinker tak? Tadi Brother Daniel ada sebut pasal free thinker. Boleh bezakan tak? Apa beza? Free thinker ni dia percaya adanya Tuhan, tetapi dia tak tahu mana satu. Atheist dia tak percaya wujudnya Tuhan. Tapi dalam konteks masyarakat Cina, Tuhan yang dipercayai adalah Tuhan yang sembah untuk dapatkan sesuatu dan bukannya pencipta. Tak sama dengan Kristianiti dan Islam. Okey, itu yang lain. Kalau kita tanya, sembah Tuhan tak? Sembah. Berapa? Ramai. So dia tak ada konsep pencipta. Dia cuma tahu ini dalam sejarah, wujud ini dalam kisah dongeng semua tu, wujud Tuhan ni, so dia sembah untuk fungsi-fungsinya tertentu. Itu je. So saya pun ikut-ikutan, tapi saya tak sembah macam Brother Daniel. Saya ikut dan secara sendirinya dah jadi atheist macam ayah saya. Dah umur 10 tahun kami dah pindah ke Island Glades Green Lane lah, dekat pulau yang tempat yang dekat dengan Jabatan Pulau Pinang, dekat USM Gulugo. So di situ saya jumpa lah, cuma ibu bapa saya ada ambil orang gaji. So bila dia orang ambil gaji dari Indonesia kan, biasanya dari Indonesia, ada sembahyang jugalah, dia Muslim. Bila dia nak solat je dekat balkoni, saya pergi kacau dia. Pukul 10 malam dah, dia dah settle semua kerja, baru nak sembahyang untuk seharian. Dia nak sembahyang sekali itu. Saya akan pergi, kak, tolong sekejap, ada ni kotor-kotor dekat lantai, tadi tertumpah air. Dia berdiri tegak je, panggil dia. Nanti kata bawah tu ada mangkuk yang belum basuh, tolong pergi basuh dulu. Ada je benda nak bagi tahu dia buat. Sebab waktu tingkatan tu kan, zaman pemberontakan, memang nak kacau je orang. Memang nakal habis lah masa tu. So bila dia nak sembahyang, you pasal apa sembahyang kan? Ibu bapa saya bayar 600, masa tu 600 ringgit setiap bulan untuk you datang servis setiap saat kepada mereka.
Bukannya you buat benda yang tak ada apa-apa manfaat pun kan. Kacau lah kan. Kacau. Sampai satu tahap bila dia buat satu kesilapan kat saya tu, saya nak denda dia. Macam mana denda saya? Tengok apa yang dia paling suka. Oh, tiap-tiap hari tu dia mesti ada masuk bilik dia, tengok bersesuatu, satu buku lah kan. Saya pun buka almari dia, kunci pintu dia, cari kat almari, jumpalah senaskah Al-Quran kecil. Saya keluarkan, belet sampai tengah-tengah Quran, saya koyak muka surat itu. Sebab apa tengah-tengah? Sebab dia mesti tak perasan kalau tengah. Kalau first muka surat, dia buka-buka, mana pergi Fatihah kan. So ambil yang tengah, lepas tu pegang dalam tangan, lari naik atas balkoni sampai atas pokok bulu merah tinggi kan. So cun-cun jatuh kat tengah-tengah tu. Lepas tu settle lah, rasa lega. Oh ni mesti tak perasan ni. So saya pun kira dah habislah denda kan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila aksi saya koyak Al-Quran pada saat itu dimasukkan dalam Facebook, YouTube ataupun media sosial lain, rasa-rasanya saya ada peluang lagi tak berada di depan masjid ataupun dalam ruang solat masjid ini hari ini kan. Apa yang terjadi dengan isu masa tu siapa? Vivian dan siapa lagi seorang tu, lelaki tu yang waktu buka puasa, waktu Ramadan dia offer dekat YouTube, dia mengajak orang Islam lah selama berbuka puasa nah baku teh kan. Budak tu masih ingat. So adakah mereka punya aksi ni menunjukkan bahawa mereka ni kena tanggung kesalahan dia sepenuhnya, ataupun kita orang Islam ada tanggungjawab kita juga terhadap mereka? Bila isu tu berlaku, sesiapa antara kita pergi tanya mereka, kenapa you benci Islam lah? Suka sangat mengejek Islam? You ada apa-apa salah faham tak? Pernah tak ada orang approach mereka, jumpa mereka? Tak ada kan? Kita mesti, ini budak mesti nak kena dah kan. Jumpa mesti lari tarik keluar daripada kereta, lepas tu tendang habis, hantar pergi balai polis, dan lalas lock up lah kan. Kalau boleh nak bunuh sekali. Cumanya macam mana nak selamatkan mereka daripada api neraka? Dan apakah tanggungjawab kita terhadap mereka? So itulah yang kita nak tahu. Apabila ada sesiapa yang provokasikan Islam, jangan, redakan dulu, fikirkan untuk sendiri tanggungjawab. Tanggungjawab kita adalah apa? Waktu kita lahir je dalam Islam, Allah ada bagi kita satu title kan. Apa dia? Khalifah kan. Kita ni khalifah Allah. Selepas 4 khalifah adalah kita punya tanggungjawab untuk sampaikan Islam kepada mereka yang belum tahu. So insyaAllah, kalau kata kita ada berjumpa dengan sesiapa yang tak faham Islam, yang suka pijak-pijak Al-Quran, okay, kita cool dulu kan. Kita bagi peluang. Lepas tu baru kita terangkan mana tentang salah faham dia tentang Islam dan juga apa yang ada dalam Al-Quran, insyaAllah. So kita tunggu next round. Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih banyak saudara core kita, core Lek Meng, masya-Allah. Jadi kita dengarkan sedikit tentang berkenaan bagaimana dia pada peringkat awal dia tu, dia sebenarnya orang kata tu tidak suka pada agama kan, kalau kita tengok kan, iaitu dia ada pembantu rumah, tetapi sering kali pembantu rumah dia tu membuat nak solat dan sebagainya, dia akan datang kacau. Betul tak? Kalau ini kena rekod dalam YouTube, saya rasa besok dia tak payah keluar rumah. Betul kan? Kalau upload kat YouTube, mungkin akan jadi salah faham di kalangan masyarakat orang Islam kita kan. Kita pun tahu orang Islam kita punya kalau timbul satu isu, ada mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang Islam, siap dah. Macam-macam lah komen yang keluar. Tapi yang sayang dia apa? Yang komen tu pakai hijab dan pakai kopiah.
Kadang-kadang sebab Facebook ni platform public kan, kadang-kadang orang bukan Islam tengok, ini ke akhlak orang Islam Jadi insyaAllah kita akan balik kepada Brother Core tadi, insyaAllah. Dan kita nak dengar, tadi dia baru cakap peringkat awal dia, fasa 1. Kita nak dengar fasa 2 sekejap lagi insyaAllah. Okey, alright, kita nak dengar pula seterusnya kepada saudara Core Lekmeng atau Brother Core. Kita nak dengar lah daripada orang kata tu tadi tu begitu benci sangat dengan Islam ataupun tidak percaya kepada agama ni. Apa yang boleh buat you sampai koyak Quran, buang kat tingkap dan sebagainya kan? Apa yang buat anda terbuka hati untuk terima Islam? Silakan bro. Bismillah. Selepas sekolah menengah, sekolah rendah saya belajar di Hanciang, sekolah rendah Hanciang. Sekolah menengah masuk sekolah menengah Chungling, dua-dua dekat Air Hitam. Sorry bro, bukannya rasa mic dia ada problem. Sorry. Memang dari awal lagi di Air Hitam sampai ke peringkat sekolah menengah Form 6 masih lagi tak ada orang Melayu yang saya bergaul. Okey, itu yang ketara lah. Jadi bila saya besar di Green Lane, okey, sampailah Form 6 dan alhamdulillah dapat masuk Universiti Malaya. Di sana saya ambil pengajian microbiology dalam sains. Habis dalam 3 tahun, cumanya tahun pertama ada orientasi di mana masuk-masuk asrama kena duduk dengan orang India ataupun orang Melayu, kena bersilang kaum. So saya alhamdulillah ada seorang bilik roommate, rakan bilik yang dari Perlis lah. Nama samaran dia Ayam. Okay. So bila member dia datang ke bilik, hanya dekat tingkap, kok kok kok, Ayam jom pergi minum kan. Dia pun keluar pergi lepak 12 malam, dah balik bilik baru tidur. So macam ni punya kehidupan saya tengok dalam setengah tahun lah. Dia biasanya akan bangun pukul 9 pagi dan dia sembahyang. Okay. So sebagai seorang Cina, bila tengok orang Melayu yang sembahyang, tak kira lah masa dia pukul apa, kita pun tak tahu masa waktu semua tu. Semuanya bila dia sembahyang, ini orang yang arif, yang bagus kan. So apa-apa boleh percaya. Cumanya dia tak pernah sembang tentang agama dengan saya lah. Cumanya ada bincang tentang rugby yang dia main ataupun benda-benda lain lah, tapi bukannya agama. So habis 1.5 tahun, keluar duduk dengan member-member saya, sewa di Petaling Jaya Seksyen 17. So di situ duduk dalam 2 tahun lah sampai saya grad. So habis grad tu saya sambung sebagai RA, okay, penolong penyelidik di Jabatan Biologi Mulut, Fakulti Pergigian. Di situ ada 5 orang yang sedang ambil PhD, ambil master dan juga RA lah, research assistant macam saya. Cumanya saya antara 2 orang Cina lah yang ada di situ, seorang India dan yang lain tu semua Melayu. Bila dalam keadaan rapat macam ni, yang mana saya first time dapat bergaul dekat dengan Melayu, dan saya ambil peluang tanya dia, korang ni kenapa tak boleh makan kerbau pendek kan? Masa tu tak tahu cerita macam ni lah. Terus sebut ada sensitivity lah sini tentang nama tu. Tak ada kan? Okay. So terus tanyalah, kenapa tak boleh makan babi kan? Tapi kalau Brother Lim kata, dia kata Brother Lim, babi boleh makan, dia ada mulut kan? Cuma kita tak boleh makan babi. Cumanya kalau orang Islam tu bila tanya soalan tu, dia jawab tentang babi ni, dia kata babi tu boleh makan tapi hanya waktu darurat. Kira boleh makan, kita sebut boleh makan dulu. Orang nak kenakan kita sebut boleh makan. Alright. Cumanya waktu tu mereka bagi punya jawapan memang tak boleh. Sebab leher dia pendek, tak boleh sembelih, penuh dengan cacing-cacing, kuman-kuman, nanti makan akan jatuh sakit. So saya jawab balik kepada mereka, kalau benda ni betul, tolong tunjukkan statistik. Berapa kes orang Cina ataupun India lepas makan babi jatuh sakit masuk hospital? Berapa kes lepas makan babi mati? So semua pakai senyap lah kan. Lepas tu tak puas hati lagi. Korang ni tak boleh minum arak pasal apa? Oh, you tahu lah,
Amin. Kalau you minum sampai mabuk, nanti you mungkin kena jadi accident. Bila drive kemalangan. So saya kata kat dia, okey tak apa. Berapa kes semalam orang mabuk kena accident? Tunjukkan statistik. Tak ada jawapan juga. Kan? Tak puas hati ya. Last dia keluarkan satu naskah, bukan Al-Quran lah kan. Dia punya tajuk buku, This is the Truth. Inilah kebenaran. Ini daripada terjemahan video tape kepada buku. Saya balik buku itu. Dia punya bab pertama adalah embryology, kan? Perkembangan bayi dalam rahim ibu. Okeylah, saya pun cakap, ini macam menarik. Ada gambar-gambar dia. Tengok-tengok rupanya, cerita dia macam ni. Ada segolongan Muslim bawa Al-Quran pergi interview Profesor Keith Moore yang paling pakar dalam bidang embryology pada masa itu. Dia tanya kepada Prof, cuba tengok yang ni. Ayat Al-Quran ni cerita tentang perkembangan bayi dalam rahim ibu. Daripada Prof punya research penyelidikan sekarang, dah ada skop ni, boleh tengok benda ultrasound dalam rahim ibu. Ayat ni betul tak? Dia punya cara menggambarkan benda-benda ni. So Prof bila dia tengok ayat ni, dia kata, gitulah, benda ni tepat sekali dengan apa yang dia dapat dalam gambar yang dia dapat kesan daripada ultrasound dia. So seorang Prof dah kata benda ni betul. Siapakah saya untuk menafikan dia? Saya cuma satu saintis yang ciput je masa tu, kan? Dia sudah Prof, level Prof. Tanpa ego saya terima ni bukan daripada manusia. Alright. So lepas tu macam pada Daniel punya cerita lah, ada seorang flatmate, kan, rakan makmal, dia perkenalkan Brother Lim Jui Sun. Sama cerita dekat UM, kan, dekat je. Masa tu dia dekat Melaka lagi. Dekat Melaka. Dia tu ulang KL Melaka. So dia tanya dia, tanya kat saya, nak jumpa tak? Dia boleh ceritakan Islam, boleh terangkan lebih elok daripada kami terangkan. Saya kata, boleh pakai ke ni? Nama pun Cina. Tak tukar nama, Lim Jui Sun. Lepas tu bila call dia, Brother Lim, bila boleh jumpa? Dia kata hari Jumaat pukul 1 dekat cafe law, kan, undang-undang. So saya lagi pelik lah, dah lah nama Cina. Lepas tu jumpa pada waktu solat Jumaat. Ini memang tak boleh pakai ni, tak solat ni orang ni. So tak apalah, pergi jumpa dulu. Macam daripada Daniel kata, jumpa, salam. Lepas tu salam tu bukannya Assalamualaikum lah, cuma berjabat tangan. Lepas tu dia jemput duduk. Dia pun tanya, tahu tak tentang Islam, kan? Tetapi saya tanya dia balik lah, brother, kenapa you tak sembahyang ni, dah azan ni? Dia kata dia dari Melaka, dia musafir. So bila ada benda yang lebih penting, antaranya orang nak tahu tentang Islam, maka dia akan solat nantilah, kan? Dia akan jamak dengan dia punya asar. So saya pula, okey, rupanya ada diskaun. Okey juga ni, agama ni bukannya strict sangat. Duk sikit-sikit haram, tak boleh, kena buat, kalau tak berdosa. Brother Lim bagi muka dah cerah sikit, mata dah cerah sikit. Lepas tu dia kata, you kalau nak tahu kenapa saya Lim Jui Sun, sebab nama yang membawa maksud yang baik adalah nama Islam. Nama saya Lim Jui Sun, maksudnya Hayyala falah, menuju kejayaan. Elok tak nama ni? Maksud dia. Dia kata elok, kan? So saya pun lega sikit. Kalau tak mau dengar langsung. Orang Cina kalau tak penting nama, kan, memang tak akan ni lah. Dia tak pergi mana lah. Sebab nama tu diberi oleh ibu bapa, siap kena tilik, baru dapat. So nama saya Lek Ming, Kor Lek Ming. Kor nama keluarga, Lek batu jade, Ming nuru cahaya. So jade yang bersinar. Cantik tak nama ni? Okey kan? Cuma sinaran tak berapa kuat lah. Tak ada orang pakai spek hitam di sini. Alright. So di situ saya dah faham sikit tentang tak payah tukar nama, dan juga dia cerita apa tentang tauhid, macam pada Daniel ceritakan tadi. Apa itu Islam? Konsep ciptaan dengan pencipta, saya rasa memang simple and tepat.
Jadi saya pun tertarik lah. Lepas tu jumpa dengan Brother Syakiri, di follow up oleh Brother Syakiri sebab dia duduk KL. Dan selepas 2 kelas dengan dia, saya dah yakin. Dan hari itu adalah Maulidur Rasul 2005, cuti, tak kerja. So dia jumpa saya dekat dia punya kedai buku. Lepas terangkan rukun Islam, saya pun tiba-tiba, brother, boleh tak saya masuk Islam hari ini? Dia terkejut. Okey, saya cari saksi. So Alhamdulillah pada hari itu jugalah saya terus sambungkan tadi punya la ilaha dengan illallah Muhammad Rasulullah. So begitulah. Nak katakan apa yang Brother Daniel cerita tadi, staff dia tanyakan satu soalan je, bagi dia bukan minda. Saya pula didatangi seorang senior yang tak tahu buat dakwah, tetapi dia bagi satu buku je, risalah tentang agama. Dia tak cakap apa kat saya, dia cuma bagi risalah, saya sendiri baca. Dan Alhamdulillah disambungi dengan seorang lagi labmate yang perkenalkan Brother Lim Chee Soon. So maka benda ni bila diaturkan oleh Allah, kita pun tak boleh nak buat apa. Alhamdulillah, cuma ikut apa yang dia plan dan kita teruskan sahaja. Maka saya nak sarankan di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, sekecil-kecil usaha dakwah yang kita boleh buat, mampu buat, kita cuba buat je. Kalau tak mampu nak cakap, tak mampu nak tolong, hanya bagi risalah aja. Risalah boleh didapati di IDT. Kalau boleh datang Sabtu ni untuk khusus. Dan di sinilah saya nak ucapkan selamat mendakwah di luar sana. Kerana kalau tidak, nanti Allah akan tanya kita balik. Masa yang dia diberikan kepada kita selama 24 jam sehari dan berapa tahun yang kita hidup, pernahkah kita sampaikan walaupun sepotong ayat yang dalam hadis Nabi SAW? So kita pun tak nak dicampak oleh jiran-jiran kita, oleh rakan sekerja kita, di mana mereka klaim dengan Allah, si fulan ni saya duduk dengan dia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sebagai jiran, sebagai rakan sekerja, tapi dia tak pernah ceritakan satu apa-apa risalah tentang Islam kepada saya. So rasa-rasanya Allah yang adil akan biarkan kita macam tu je ke, ataupun kita akan diheret bersama si acong tu kepada neraka bersama dia. So itu saja yang perkongsian saya. Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang salah silap yang di sini hati ada yang diguris, itu semua daripada saya yang lemah. Saya minta maaf. Kalau ada peluang, insyaAllah kita jumpa pada masa depan. Wa akhir dawana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai pun perkongsian daripada Brother Core tadi. Yang saya agak tertarik ialah apa yang dia sebutkan. Sebenarnya kalau kita tengok dakwah ni dia berluas tau. Sebenarnya dakwah ini ada 4 kategori lah. Sebagai satu kesimpulan insya-Allah. Sebenarnya insya-Allah semua orang boleh buat dakwah, tak ada alasan. Tak ada alasan. Kalau you cakap alasan masa, okey, you tak boleh buat. Mungkin you nampak NGO yang ada kat sini, you bantu dia daripada apa yang mereka perlukan, contohnya. Ataupun mereka kata tak tahu nak bercakap. Yang tadi tu bagi buku tak bercakap pun, bagi saja. Betul tak? Mungkin anda boleh buat kerja-kerja amal, dakwah bil mal contohnya, dakwah bil mal salah satunya. Ataupun yang akhir sekali ialah dakwah bil kalam, iaitu menulis sesuatu. Macam anda ada Facebook, Instagram ke apa-apa, postkan. Mana tahu, kita tak tahu siapa yang akan terlintas kat post tu kan. Macam saya ni pun, saya Alhamdulillah saya dapat hidayah pun baca Facebook punya posting tau. Yang buat saya balik kepada agama Islam lah. Jadi Alhamdulillah. Jadi sebagai satu kesimpulan, insyaAllah sebenarnya saya percaya dan yakin bahawa dakwah ini Nabi Muhammad SAW bukanlah, bayangkanlah kalau Nabi Muhammad SAW bersama dengan kita hari ini, agak-agak baginda sampaikan tak dakwah kepada non-Muslim? Sampai tak? Tetapi bayangkan dia dah sampai kepada sahabat dah. Sahabat sambung tak apa yang Nabi buat? Tabi'in sampai ke tak? Tetapi sayangnya bila Islam sampai di tanah Melayu, sebahagian besar orang Melayu kita tak buat dakwah. Maaf katalah, tak buat. Bila tanya kenapa, tak tahu nak buat macam mana. Dan bila tanya lagi kenapa tak nak belajar, tak tahu tempat mana nak belajar. Ataupun mereka macam-macam alasan mereka bagi.
Tetapi sebenarnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita ni diamanahkan untuk membawa risalah Islam ini kepada sahabat-sahabat kita bukan Islam sebenarnya. Iaitu bayangkan contoh seperti Daniel dan juga Col Lek Meng ni, keluarga mereka semua bukan Islam sampai hari ini. Kalau mereka, keluarga mereka tu ataupun keluarga orang bukan Islam ni meninggal, mereka masuk mana? Masuk mana? Tak ada jawapan. Neraka. Masuk kubur dulu. Masuk kubur dulu. Baru kemudian kita tahu kalau mereka itu tak ada la ilaha illallah, mereka ada peluang untuk masuk, peluang ke neraka. Jadi seperti mana yang kau tadi sebutkan pada penghujungnya, bayangkan mereka mendakwa kita di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kita biasa duduk dekat dunia dengan mereka, minum kopi, sembang, ketawa, beli kat kedai dia, mungkin kawan sekolah dan lain-lain. Mereka dakwa kita, aku kenal lah si Ahmad tu. Sini tak bukan siapa Ahmad kat sini disclaimer dulu. Contohnya lah dia cakap, aku kenal si Ahmad ni, dulu dia tidur dengan aku dekat dunia. Iaitu dia biasalah menyembang ni, tapi tak pernah ceritakan pasalmu ya Allah. Jadi macam mana kita nak jawab depan mahkamah Allah tu? Jadi setidak-tidaknya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, at least lah dalam hidup kita ni, sebelum kita tutup mata, sampaikan sekurang-kurangnya satu orang yang bukan Islam tentang Islam, ataupun yang lebih baik, bawalah satu orang bukan Islam kepada agama Allah. Kalau semua orang Islam kita insya-Allah gerakkan dakwah, buat usaha ni, saya percaya satu hari nanti mungkin lebih ramai lagi kita boleh dapat orang seperti Daniel yang boleh menyambung misi Nabi Muhammad SAW. Kita boleh dapat lebih ramai lagi orang seperti Brother Cor yang boleh meneruskan menyampaikan risalah Islam ini, insya-Allah. Allahu a'lam. Baik, itu saja perkongsian kita pada malam ini. Nak ambil soalan ke tuan? Dah malam sangat dah malam sangat Ada soalan tak kau nak tanya? Mungkin satu kalau ada. Kalau tak ada, kita boleh tutup. Tak ada soalan Saya tengok pun dah agak lewat dah ni InsyaAllah. Okey, itu saja perkongsian daripada kami. Sekiranya ada salah atau silap, kami memohon maaf. InsyaAllah ada ruang dan peluang kita berjumpa lagi. Dan saya difahamkan esok ada ceramah Brother Lim Jui Sun dekat sini Maghrib. Jadi sahabat-sahabat semua boleh jumpalah orang yang telah pun menyampaikan dakwah kepada Daniel dan juga Brother Cor, insyaAllah. Dan itu saja. Kami akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.